Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1047. Yang mana kita dapat tengok untuk dalam chapter yang lepas memang totally fokus dekat pertarungan penentuan di antara Luffy menentang Kaido. Malah apa yang paling mengejutkan, kelihatan di hujung chapter tersebut seakan Luffy sedang memegang peti untuk menyerang Kaido. Selain dari itu, kita dapat tengok juga situasi dekat bahagian bawah memang tengah huru-hara gila, disebabkan diorang semua dah terperangkap, tak boleh nak melarikan diri lagi dari kebakaran yang telah berlaku dekat Onigashima. Tapi nasib baiklah, dengan teknik Raizo dan bantuan Jinbe, diorang berjaya menghasilkan air yang cukup banyak untuk memadam ke semua api dan menyelamatkan semua orang dekat Onigashima. Jadi untuk dalam chapter kali ini, kita akan dapat tengoklah adakah memang betul Luffy sekarang ini dah mempunyai kekuatan baru untuk menyerang musuh menggunakan peti, dan adakah Momonosuke berjaya untuk memainkan peranan yang cukup besar dekat Onigashima untuk menahan Onigashima daripada terhempas dekat capital ataupun tak. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Ok guys, sebelum kita mula video, aku nak bagi tahu ni, alhamdulillah baju limited raya Namikaze Minato dah pun nak habis stok. Hanya tinggal 3 helai je lagi, iaitu saiz L dan saiz XL. Terima kasih sangat, ok. Tapi korang jangan risau, baju Uchiha Itachi Black masih ada stok lagi. Desain dan kualiti baju korang jangan risau, ok. Memang cantik dan memang tak panas langsung. Apa yang lagi penting, kalau korang pakai baju Uchiha Itachi Black ni time raya, tetap aku yakin tau, ramai orang yang akan pandang korang dan akan minta nombor dekat korang. Sebab korang auto kacak bila pakai baju ni. Silap-silap crush korang nombor 4 confess kat korang tau. Jangan main gila. Jadi tunggu apa lagi? Kalau korang berminat nak dapatkan baju Uchiha Itachi Black dari Faiz di studio, korang boleh terus di order dekat Shopee ataupun korang WhatsApp je nombor dekat bawah ni, ok? Jangan lepaskan peluang untuk bergaya dengan baju Uchiha Itachi Black. Ok, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Chapter 1047 yang bertajuk The Sky Above the Capital. Chapter ni bermula dengan situasi yang mana Momonosuke sedang berusaha untuk menghasilkan flame cloud bagi menahan Onigashima dari terhempas, disebabkan kekuatan Kaido sekarang ni dah semakin melemah. Tapi malahnya Momonosuke tetap tak mampu nak mencipta flame cloud yang kuat bagi menampung Onigashima. Dia seakan mustahil nak buat benda macam tu. Tapi nak tak nak, dia tetap kena buat juga. Sebab buat masa sekarang ni, Momonosuke jelas satu-satunya harapan untuk diorang semua menahan Onigashima daripada terhempas. Jadi dalam masa yang sama, Momonosuke teringat balik kejadian 20 tahun yang lepas, yang mana kalau ikutkan, Momonosuke tak nak pun tinggalkan mak dengan adik dia. Sebab kalau lah dia kena pergi, Momonosuke nak adik dengan mak dia turut ikut sekali. Tapi last-last disebabkan kata-kata Kinemon, dia cakap dekat Momonosuke, Momonosuke sama, kau kena fikirkan pasal perasaan mak kau juga. Ni adalah tempat tinggal untuk samurai. Jadi bila seseorang dah menerima penderitaan yang cukup menyakitkan disebabkan kegagalan, tu bermakna kehidupan dia telah pun berakhir. Tak ada seorang pun yang sepatutnya mempersoalkan pasal hal tu. Tapi Momonosuke cakap dia hanya seorang budak kecil je, bukannya seorang lelaki yang dah besar. Lepas tu Kinemon buat apa lagi kan? Dia merayulah dekat Momonosuke untuk bagi diorang peluang membalas dendam dan bertarung. Kinemon rela mati sewaktu dalam pertempuran berbanding diorang tunggu masa je untuk mati kena bakar hidup-hidup. So Kinemon memang merayu betul-betul dekat Momonosuke untuk bagi diorang peluang, dan diorang semua berjanji akan setia berkhidmat untuk Momonosuke walau apa pun yang jadi. Dan last-last Momonosuke pun bersetuju untuk pergi ke masa depan. Tapi disebabkan apa yang berlaku sekarang ni, Momonosuke seakan tak boleh nak membantu sewaktu diorang semua memerlukan Momonosuke. Jadi Momonosuke rasa dia malu sangat dengan diri dia sendiri, sampaikan dia tak boleh nak bayang apa perasaan mak dia kalau tengok Momonosuke macam tu sekarang. Dan dia pun terus berusaha lagi untuk menghentikan Onigashima. Dalam masa yang sama, situasi dekat pertarungan penentuan di antara Luffy menentang Kaido, kelihatan memang betul sekarang ni Luffy dah mampu untuk menyerang Kaido menggunakan kekuatan peti. Dia ambil peti, lepas tu campak dekat Kaido lah kan. Dan serangan yang telah digunakan oleh Luffy adalah Gomu Gomu no Thunderbolt, yang mana Luffy telah mencapatkan peti ke arah Kaido. Tapi Kaido tak ada masalah pun nak elak dari serangan yang telah dilakukan oleh Luffy. Dan Kaido terus menuju ke arah Luffy untuk membuat serangan balas, sambil Kaido cakap, kau tetap boleh bermain-main kalau kau nak, tapi hakikatnya dengan kekuatan Devil Fruit yang cukup hebat, belum tentu dah cukup untuk menguasai lautan.
kekuatan. Tengoklah macam Roger, dia tak perlukan pun kekuatan Devil Fruit untuk menguasai dunia. Dengan hanya menggunakan haki je pun dah mampu untuk menjadi penghalang yang cukup besar. So dekat sini dah memang confirm dan memang terjawab segala teori yang mengatakan Goldie Roger adalah pengguna kekuatan Devil Fruit Gomu-Gomu no Mi sebelum ni, semua itu telah pun ditolakkan. Yang mana Pirate King iaitu Goldie Roger sebelum ni bukanlah Devil Fruit user. Dia memang menggunakan kekuatan daripada haki je. Dan Kaido pun telah berjaya menyerang Luffy menggunakan serangan Death Destroyer Tanda Bagua. Dan Kaido pun serang Luffy tanpa henti sampaikan kelihatan kepala Luffy dah keluar keluar benjol tau. Dengan ke atas kepala Luffy pun dah keluar bintang, lepas tu keluar macam burung. Dia boleh nampak burung dekat atas kepala dia. Macam cerita Tom and Jerry lah. Tapi walaupun Luffy kena serang macam tu sekalipun, tiba-tiba Luffy telah memegang dan tak melepaskan Kaido. Jadi Kaido pun apa lagi kan? Dia pun pukul lah tangan Luffy supaya Luffy melepaskan dia. Lepas tu Kaido pun telah berubah ke dalam form naga dia dan telah menyerang Luffy bertubi-tubi menggunakan serangan Dragon Twister Demolition Breath. Dan Kaido cakap dekat Luffy, nampaknya kau tetap lemah kalau kena serang dengan serangan slash. Malah Luffy pun tak mampu untuk mengelak dari serangan tersebut. Jadi dengan keadaan sekarang ni, Onigashima pun dah semakin menghampiri capital. Kita dapat tengok lah situasi dekat capital masih lagi tak sedar yang Onigashima sedang menuju dekat sana. Dan diorang pun tengah happy-happy menari semua tu kan, menyanyi kan. Lepas tu diorang pun ada lepaskan macam bendanya perayaan Cina tu. Korang tahu tak apa benda tu? Aku pun tak ingat lah apa nama dia, yang diorang bakar dekat dalam macam satu bulatan. Lepas tu benda tu akan terbang. Tu kepercayaan untuk diorang lah kan. Tapi Onigashima sekarang ni dah memang dekat gila dengan capital. Dan diorang pun tak sedar yang diorang sekarang ni semua dalam keadaan yang bahaya. Dan berbalik semula dekat situasi pertarungan, Kaido berjaya untuk menyerang tepat dekat Luffy menggunakan serangan Blast Brave. Sampaikan hitam legam si Luffy tu. Dan dalam masa yang sama, situasi dekat bahagian bawah masih lagi belum reda tau. Yang mana diorang dapat rasakan Onigashima sekarang ni dah mula nak tempas. Dan Yogoro pun cakap lah dekat diorang semua, korang lebih prefer Luffy berjaya menewaskan Kaido dan kita akan mati, ataupun korang pilih Kaido yang akan turun dekat bawah ni dan kita semua akan terus hidup lama sikit. So kiranya Kaido lah pemenang dalam pertarungan tersebut. Dan diorang semua pun memilih, diorang rela mati dan Luffy memenangi pertarungan tersebut. Disebabkan diorang nak anak dengan bini diorang semua hidup dengan aman dan bahagia. Diorang tak nak lah Wano ni dijajah macam di bawah jajahan Kaido ke apa. Diorang nak Wano ni bebas macam dulu. So diorang tak kisah pun diorang akan mati dekat sana ke apa. Dan diorang berharap sangat Luffy akan berjaya menewaskan Kaido. Tapi itulah, anak-anak buah Kaido dah tentulah diorang tak nak mati kan. Sebab diorang bukannya ada semangat juang macam seorang samurai ke apa. Dan lepas tu kita dapat tengok dekat tempat usuk pun air dah sampai untuk memadam api dekat sana. Malah kelihatan Orochi yang telah terbakar, dia sedang berusaha untuk membunuh Hiyori bersama dengan dia. Sampaikan Hiyori terkejut melihat Orochi. Di hujung chapter kita dapat tengok secara tiba-tiba Luffy yang sedang berada dekat langit, dia cakap dekat Momonosuke, "Hey Momonosuke." Lepas tu Momonosuke terkejut tau. Dia terus terkejut melihat Luffy disebabkan kelihatan Luffy akan menghasilkan satu serangan yang cukup besar, malah seakan sama besar macam Pulau Onigashima untuk menyerang Kaido. Dan Luffy pun cakap lah, "Momo, aku akan tamatkan pertarungan ni dengan cukup baik. Jadi kau alihkan Onigashima cepat sebab ianya mengganggu aku." Dan Luffy percayakan Momonosuke mampu untuk buat perkara tersebut. Dan chapter 1047 pun habis macam tu je. Jadi untuk dalam chapter kali ni, Luffy memang buat hal tau. Dia memang buat gila lagi. Dan berkemungkinan serangan yang Luffy akan gunakan tu merupakan serangan terakhir yang akan menentukan siapakah pemenang untuk pertarungan terakhir dekat Perang Wano di antara Luffy menentang Kaido. Dan aku dapat rasakan dalam keadaan yang cukup getih sekarang, Momonosuke pasti akan memainkan peranan yang cukup besar untuk memastikan Onigashima tak terempas. Jadi apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.